السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi kedua sana, dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syari bin Abdul Hamid, yaitu penceramah kita pada malam ini lah. Juga tak dilupakan Ustaz Kori dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat sama-samalah ini kuliah kita yang kedua pada malam ini. Insya-Allah kita jadikan sebagai kuliah mingguan. Insya-Allah kita apa yang kita rancang seminggu sekali, insya-Allah sebulan 4 kali ini kali. Jadi kita hari ini alhamdulillah kita berjaya untuk bersama di kuliah yang kedua, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, selepas itu kita ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Ustaz Fakhrul Razi dan Ustaz Syari dan Ustaz Kori, mai jauh parit panjang kita dekat jadi alhamdulillah kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih lah khasnya pada Ustaz Fakhrul Razi yang berusaha mengatur kuliah-kuliah di sini. Moga insya-Allah di masa-masa akan datang kita semakin ramai lagi, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tidak membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Syari untuk melakukan kuliah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni istaudattuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya 'inda hajati ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, yaitulah dapat kita sama-sama berkumpul di dalam satu majlis, di mana majlis yang sama-sama kita maklum yaitulah permulaan bagi majlis yang telah diatur kita di sini, majlis ilmu, majlis kuliah. Tapi malam ini kalau kita tengok iaitu malam orang pergi, kalau saya faham tadinya malam yang kedua, malam yang kedua. Sebelum saya cakap lebih panjang, terlebih dulu iaitu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mansur dan Ustaz Fakhrul dan Ustaz Zaili dan semua kita di sinilah. Saya pun tak tahu nak sebut satu persatu orang. Pasal saya ni kalau kata nak bercakap bentuk ceramah atau tak pandai. Tak pandai bentuk ceramah sayanya. Cuma orang kata baca kitab cara main dengan budak-budak ayalah. Kok pondok no orang. Jadi kita nak ceramah menghadapi masyarakat dengan bahasa yang berbunga dan yang cantik, di saya ni tak ada. Pasal saya ni mungkin dia cara main keuluan badui no, bahasa-bahasa elok tak ada. Bahasa-bahasa kasar ya.
Jadi terlebih dulu saya mohon maaf sekiranya bahasa-bahasa yang saya guna itu bahasa-bahasa Badui lah. Kalau kita cakap, kita guna istilah Arab no. Kalau kita sini bahasa kampung, bahasa ulu saja. Dia tak pandai nak atok bahasa-bahasa yang berhubungan. Tapi walau bagaimanapun, dalam keadaan yang serba kekurangan, tuan-tuan di sini saya nampak iaitulah orang-orang yang ada kelebihan. Tapi alhamdulillah dengan sebab agama. Dengan sebab agama kita bertemu dan kita berjumpa dan kita bersalam. Inilah kalau kita tengok kemuliaannya agama. Kerana agama yang kita sama-sama junjung ialah agama Islam. Agama yang tidak pernah orang kata mengecilkan sesuatu golongan dan membesarkan satu golongan, tidak. Cuma sekiranya kalau ada berlaku demikian rupa di ketika kita duduk di dalam agama Islam, itu adalah orang kata tuntutan nafsu kita masing-masing yang mana dicela sangat di dalam agama sahaja. Sebenarnya tuntut agama tidak, iaitulah kita bila sebut Islam berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dia tak ada, cuma yang ada kelebihannya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita hari ini malam ni orang kata dengan serba kekurangan yang saya rasa nak kongsi dengan tuan-tuan, pasal kita janji baca kitab tapi kitab mula ni tak ada lagi kita semua. Kita cuma orang kata nak ingat pesanan-pesanan daripada agama. Apabila kita sama-sama mengetahui dan menyambut pesanan agama ini, itulah maksud yang saya kata tadi, maka di antara kita berdirinya sama tinggi dan duduknya sama rendah, kita saling memandang satu sama lain dalam keadaan yang sama. Itu kalau kita tengok tuntutan agama. Jadi maksud sayanya iaitulah dekat orang ulama berkata di dalam kitab mereka, yang kita sama-sama nak berkongsi, di mana dia sebut pasal apa ya kalau kita tengok agama tersebut macam ni. Pasal kalau kita tengok kita bila hidup di atas dunia, dunialah yang kita nampak. Pasal perkara yang sentiasa kita berfikir dan sentiasa kita harungi, itulah yang selalu menjadi ingatan, yang selalu menjadi kegemaran kita. Dengan sebab tu kita ingat pesanan ulama di dalam kitab, dia sebut yang kita sama-sama boleh berkongsi, ahamul matalibi lil insan salasun. Ahamul lil matalibi, yang terlebih penting bagi apa yang kita nak tuntut. Jadi bila kita tengok disebut yang terlebih penting, artinya ada perkara penting. Pasal sana dia guna dengan isim tafdil. Macam bang pilih no. Isim tafdil, isim yang menunjuk di atas lebih. Bila dia menunjuk di atas lebih, ada yang terlebih baik, ada perkara yang baik dah. Tapi dia ni terlebih baik lagi. Ahamu, yang terlebih penting, artinya ada yang penting di dalam hidup kita seharian. Pasal kita hidup di atas dunia lama, maka daripada seorang kepada pasangan, daripada pasangan iaitulah kepada keluarga, daripada keluarga iaitulah berkembangnya adik-beradik kita, maka di sana mestilah berlakunya perkara-perkara di dalamnya, iaitu perkara yang penting-penting antara hubungan kita pada mereka-mereka yang tersebut tadi. Tapi walau begitu, iaitulah ulama menyebut yang ada lagi yang terlebih penting. Ahamul matalib lil insan salasun, yang terlebih penting bagi manusia, yang perlu kita cari, yang mesti kita cari, salasun, dia ada 3 perkara. 3 perkara ni di dalam kita duduk, perkara-perkara yang penting, ada yang lebih penting, iaitu 3 perkara. Ulama sebut
Apa ada 3 perkara? Ay ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Itu yang pertama. Yang pertama daripada 3 perkara, ay ya'rifa, bahwa dia mengenal, dia mengetahui yang menjadikan akan dia. Siapa dia yang menjadikan akan insan itu? Sama-sama kita maklum, iaitulah Allah, yang pangkatnya ialah Tuhan. Yang pertama, yang terpenting, kita kena mengetahui di dalam keadaan kita duduk di dalam perkara-perkara yang penting itu, kita carilah masa. Alhamdulillah, malam ni kita mai, iaitulah masa yang telah kita tentukan. Satu masa yang untuk kita nak cari perkara yang lebih penting, yang mana ulama sebut dalam kitab, yang telah dibekalkan oleh Nabi, iaitulah mengenal Tuhan. Pasal setengah daripada keuntungan kita mengenal Tuhan, iaitulah kita tu terlepas daripada masuk di dalam neraka. Satu. Yang kedua, mungkin dia masuk juga, tetapi dialah orang yang terdahulu keluar daripada neraka. Itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab ulama, ada sebut. Jadi kita simpulkan, yang pertama-tama wajib kita mengenal Tuhan yang menjadikan kita, iaitu mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita ni bila orang tanya apa makna Tuhan, kita dah sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan selalu, tapi orang tak tanya banyak, tak tanya sifat-sifat, tak tanya lagi hal lain. Dia tanya apa makna Tuhan. Tok Wan kita tanya kita, anak kita tanya kita, apa makna Tuhan apa? Tentu pun kadang-kadang kita sangkut. Sedangkan kita, kedudukan kita, iaitulah di dalam dunia, di atas perkara yang penting itu dah tinggi dah hebat dah. Tapi bila anak kita, cucu kita tanya apa makna Tuhan, tanya kita tu, kita dah tengok atas bawah tak tahu nak cerita lah. Jadi di situlah yang ulama kata perkara yang terpenting di atas kita kena tahu, iaitulah orang yang menjadikan kita, zat yang bernama Allah, yang diri dia tu bukan berdiri, bukan berketubuh, bukan bertubuh, ada dia tak ada tempat. Dia punya pangkat ialah Tuhan. Tuhan ni kalau ikut kita duk mengaji Tok Guru besar apa, Tuhan tu ialah Tuhan. Mesti kita kena mengenal Tuhan. Tuhan kita tu yang mana tadi yang saya bawa sikit lah cara sembang-sembang kita. Makna dia tu kadang-kadang anak tanya kita pun tak boleh nak abang. Sedangkan bila sebut Tuhan, dia terbahagi kepada 2 makna. Dia ada 2 makna Tuhan. Lepas tu kita duk mengaji hak lama, kita boleh ingat balik lah tu. Ataupun kita nak meneruskan pelajaran kita, moga-moga Allah Ta'ala buka lah untuk kita boleh kenal makna Tuhan. Ataupun kita mengaji hak lama-lama dah, maka kita teringat balik, oh sungguh lupa. Inilah yang kata satu peringatan itu terbaik bagi orang-orang yang beriman, yang mukmin. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatlah, sesungguhnya peringatan itu ialah ada guna bagi orang-orang yang beriman. Jadi makna Tuhan ni kalau kita tengok, dia sebut di lahak asal istighna'uhu an kulli ma siwa. Kita terjemah bahasa kita lah mudah bersama. Makna Tuhan itu yang pertama, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain. Ni kita mengaji duduk lama, duduk nak faham ni. Apa? Terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa maksud? Maksud tu, bila kita mengaji satu-satu sifat dia, kita boleh kenal makna dia. Makna dia Allah tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bertumpu,
tidak mengharap dan tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Makna inilah menjadi pegangan kita yang kukuh, yang kejam, yang dari dunia sehingga akhirat kita pegang macam tu. Lagu mana yang kata nak kejap, nak kata kukuh, kita mengaji satu sifat dia tu, sifat Tuhan kita tu, yang 11 sifat. 11 sifat daripada 20 sifat tu, dia duduk di dalam makna Allah tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bertumpu, tidak mengharap pada sesuatu yang lain. Bagi orang yang mengaji, dia nampak dengan kejap, dengan kukuh, tidak ada goyang, tidak ada suruh tarik dah. Cara kenampakan dia tu, iaitulah 11 sifat. Ada 11 sifat. Mana ada 11-nya? 11 tu kalau kita nak kira, mula daripada wujud sampai kepada sifat kalam. 11. Itu makna Tuhan. Yang pertama, dia terkaya daripada setiap orang yang lain. Artinya dia tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bertumpu, tidak bergantung kepada apa sesuatu yang lain. Itu Tuhan. Yang zat dia bernama Allah, yang hakikat zat dia, sehakikat diri dia tu tidak berketul, tidak bertubuh, ada, tidak bertempat. Yang kedua makna Tuhan, kalaulah kita tengok kitab dulu-dulu, makna Tuhan iaitulah berhajat oleh tiap-tiap barang yang selainnya kepadanya. Itu Tuhan kita tu, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan tempat yang kita duduk ni, Tuhan yang menghiasikan tempat kita duduk ni, yang hakiki. Apa dia makna Tuhan yang kedua? Makna Tuhan yang kedua, kita ingat, hak lain daripada zatnya dan dirinya, semuanya berhajat kepadanya, walaupun sekelip mata, tak terlepas kita. Walaupun satu saat, kalau kita nak ambil ukur dengan jam, walaupun satu saat, tak terlepas kita ni sentiasa masa berhajat kepada dia. Sama ada kita orang pandai ke, orang kaya ke, orang sehat ke, orang apa ke, kita tak terlepas dengan dia walaupun satu saat, walaupun sekelip mata, tak terlepas. Itu makna Tuhan yang kedua. Apa hak lain semua ni berhajat ke dia ni? Cakap cara kitanya, iaitu tak lepas kita dengan Tuhan tu walaupun sekelip mata. Tu kalau ambil dari bahasa Arab, dia kata iftiqaruhu alaihi kullu ma'adah, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Apa? Duduk di dalam pengajian kita yang lagi akan datang juga di dalam kitab Tauhid, iaitulah kita ni tak terlepas dengan dia walaupun setiap masa dan ketika, sehingga kita pejam mata, celek mata, hembus nafas, tarik nafas, bergerak, diam, apa saja, mengaji, pandai, ingat pelajaran, dan kita belajar ilmu pertukangan, kita pandai dan kita ingat jenis pertukangan yang kita belajar tu, semuanya tak terlepas dengan dia walaupun satu saat. Tu nama makna Tuhan yang kedua. Semua perkara di dalam alam ini walaupun satu saat bergantung, berharap, bertumpu kepada Tuhan kita. Dia ada berapa sifat tu yang menjadi akidah pegangan kita yang kejap daripada mula kita mengaji sampailah kita mati. Dia ada 9 sifat di situ. 9 sifat-sifat yang duduk bilangan yang orang nak sebut. Kita nak mengenal Allah Ta'ala di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ni yang saya sebut ni semua mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ilmu nak mengenal Tuhan. Pasal memang ditekan dan ditentukan di dalam kerjaan kita, sama ada Kedah umumnya di dalam Malaysia, kita mesti berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah yang kita faham makna Tuhan yang kedua tadi, kita ni sekelip mata tak terlepas dengan dia, iaitulah dia ada 9 sifat.
bermula daripada wahdaniyah. 9 sifat. Ada? Wahdaniyah, qudrat, irada, ilmu, hayat. Kanuhu qadiran, kanuhu muridan, kanuhu hayyan, kanuhu aliman. Dia ada 9 sifat. Kita mengaji hak tu satu bersabar. Pasal kita yang pertama ulama dah pesan dah kita, daripada kamu duduk dalam perkara-perkara yang penting, ada perkara yang penting. Yang pertama ayya arifa khaliqahu biqadril imkan, bahawa dia wajib nak kena mengenal Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang menggerakkan dia, Tuhan iaitulah yang memberi sesuatu kepada dia dan menarik sesuatu kepada dia, iaitulah ada 9 sifat. Makna yang kedua dasar terisi di mana tu? Pesanan yang pertama ayya arifa khaliqahu biqadril imkan ini dia terkumpul, iaitulah pesanan itu, pengajaran itu, pengenalan itu di dalam kitab tauhid. Dia duduk di dalam kitab tauhid. Apa jenis tauhid, sama ada Arabnya ataupun Melayunya, semuanya dia simpulkan tak disebut Tuhan, melainkan dia ada 2 makna. Jadi malam ni kita boleh peringat balik hak kita mengaji dulu, ataupun kita baru dapat adik-adik kita yang kecil-kecil tu, ingatlah tak dikatakan Tuhan, melainkan dia ada 2 makna. Hak ni yang saya ada sebut sangat-sangatnya, pasal banyak dalam masyarakat kita dia tak berapa nak boleh tak begitu. Nak tak selungguk makna Tuhan tu tak boleh. Bila tak boleh kita bimbang. Sebabnya iaitulah Tuhan adalah Tuhan kita yang menentukan keadaan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ulama pesan kepada kita daripada bekalan Nabi ayya arifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Dalam kita duduk kerja-kerja yang penting, kita ada lagi perkara yang terlebih penting. Mana ada yang kedua, rebutlah masa, sedaya upaya boleh. Ayya arifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu, bahawa wajib dia mengetahui, dia mengenal, dia belajar ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Pekerjaan, kerja buat, gerak-geri yang memberi mudarat akan kita, kita kena tahu. Wa ma yanfa'uhu, dan barang, yaknilah pekerjaan yang memberi manfaat, kebaikan, kegunaan kepada kita. Itu yang kedua. Jadi peringatan yang kedua ni duduk di dalam kitab ulama dan bekal kita di dalam kitab apa? Duduk di dalam kitab fiqh ni. Jadi kitab fiqh dia duduknya. Kita nak tahu apakah jenis gerak-geri pekerjaan kita, pendengaran masuk dalam kerja. Dengar, kerja mendengar. Penglihatan masuk dalam pekerjaan, kerja melihat. Perkataan masuk dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Kerja berkata. Jadi semua kerja kita tu kita nak kena tahu, kita nak boleh dobit, kita nak boleh orang kata catat, bahawasanya ada kerja-kerja yang memberi mudarat ke kita. Katakah, tengokkah, dengakkah, bergerak buat kerja kah, melangkah kaki kah, ada perkara-perkara yang bagi mudaratkan kita. Yang bagi risiko kepada kitanya ada. Dan wa ma yanfa'uhu, perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang memberi manfaat kepada kita, kebaikan kepada kita. Hak kebaikan itulah yang kita nak sangatnya, pasal dibekal, disuruh, diperintahkan kita duduk di atas dunia ni lama mana tiap-tiap seorang, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, iaitulah kita nak kena cari bekal. Cari bekal kita masa duduk di atas dunia ini,
iaitulah bekal yang baik. Bekal yang baik itulah bekal yang bermanfaat, yang dikehendaki ialah pahala. Mana kita yang duduk telah pun dibekalkan kita ini, iaitulah kitab fiqh. Lagu mana yang kata kita acih bolehnya duduk di dalam dunia ni semua nak jadikan bekal. Perkara-perkara bermanfaat. Macam mana? Dalam kitab fiqh itu disebut, bila sebut manusia tak lepas kesalahan ni, tak lepas manusia. Perkara-perkara yang sebab boleh tersangkut dosa kita dengan mata kah, dengan telinga kah, dengan hidung kah, dengan lidah kah, dengan tangan kah, dengan kaki kah, dengan perut kah, makanan kita tak lepas. Tetapi kita tahu perkara itu bermanfaat dan kita jadikan dia bermanfaat. Di mana kalau kita tengoknya di dalam kitab fiqh tu dia sebut, bila kita ni siang, ada malam kita, ada siang kita, maka kita renung tengok, kita hisap tengok. Kita hisap ni, kita hitung tengok. Kerja-kerja kita hak 24 jam tu, siang dan malam tu, hak mana? Kerja-kerja yang jadi bekal, yang bermanfaat. Hak mana kerja-kerja yang jadi mudarat ke kita, iaitulah dosa. Kita jadi kemanfaat hak dosa tu. Apa dia? Kita bertobat. Bila kita bertobat daripada dosa, artinya jadi manfaat perkara yang mula-mula tadi itu, iaitulah mudarat. Pasal apa? Pasal Nabi sebut dah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat daripada dosa seperti mereka yang tak pernah melakukan dosa. Jadi diri kita bertobat tu dihapuskan kesalahan kita, tobat yang sempurna rukun syarat dia. Ada diri kita bertobat tu, kita telah buat kerja manfaat dah, hapus segala dosa kita tu, itu manfaat lagi. Tu yang kita perlu sangat tahu, perlu sangat ambil, perlu sangat jadi keutamaan, jadi perkara yang terpenting yang dipesan oleh ulama. Yang kedua, iaitulah an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Duduklah kita dimanapun, peganglah jawatan apa jawatan sekalipun, sama ada kita ketua, kita kuli, kita pekerja, ataupun kita kani, ataupun staf, apa semua. Tapi kita nak kena tahu yang tu. Yang kedua lah, apa dia? Mana kerja yang jadi bekal pahala ke kita, mana kerja yang menjadi dosa dan risiko kepada kita. Hak dosa risiko tu kita jadikan juga dia telah bekal pahala dengan bahawa kita bertobat. Jangan lupa. Tu dia bekal di dalam kita fiqh. Kita di sini tu yang saya dengar tu adalah, bukan di sinilah, mana-mana saja macam kami di pondok pun bekalan sama ya. Apa dia? Kita tauhid, kita fiqh. Cuma bila kita reti sekadar mana, setara mana gemarnya kita beramal di panduan yang telah diberi di dalam kitab yang tersebut tu. Itu saja. Itulah tempat lebih kitanya. Pasal tidak ada orang lebih melainkan dia tu berjaga-jaga. Dia atas pelajaran yang dia faham daripada bekal yang Nabi hantar kepada ulama bentang kepada kita. Itu saja. Itu yang kata berjaga-jaga, itulah yang kata takwa. Takut, hendaklah kita takut. Apa takut? Takut ni orang yang duduk gerak-geri pejabat tu berjaga-jaga, tu orang takut. Tapi berjaga-jaga dengan mana? Dengan hukum syara agama yang kita duduk. Kita jaga dengan Tuhan. Tu yang mula-mula nak kena Tuhan. Kalau Tuhan kita tak kena, dia berasa lebih kurang sebagai kita, lebih kurang gitu ya. Dah, Tuhan kita tu tadi saya sebut dah. Dia ada 20 sifat yang boleh nama Tuhan tu. Dia pecah 20 tu, 11 menunjuk di atas. Dia tu tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bergantung pada satu yang lain. 9 dia menunjuk di atas, kita faham, kita artinya, iaitulah kita ni semua sekelip mata tak terlepas dengan Tuhan. Sehingga
dia sebut dalam kitab, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadi ia akan kamu daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala menjadi tangan kamu daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala menjadi jari kamu daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala menjadi telinga, mata, hidung, tangan, apa semua lah daripada tak ada kepada ada. Dan dengan anggota-anggota tadi ini kita buat kerja pun Allah Ta'ala menjadi juga. Bila ada semua Allah Ta'ala jadi, kita nak buat apa? Doa-doa saya dah baca, takkan lagu tu? Dah, bukan. Ada. Bila semua Allah Ta'ala menjadi segala perkara, kita ada satu lagi ukuran syariat yang zahir yang Nabi bawa. Kita tengok perkara ni menyalahi dengan syariat zahir Nabi bawa ada. Yang sabit dengan dosa ke tak? Hak duk berlaku di kita tu. Kita kena tengok perkara ni yang sabit dengan syariat zahir yang Nabi bawa ke tak? Iaitulah kebaikan dan pahala. Kita duk tengok. Kita tengok kalaulah membetul dengan syariat yang sabit dapat balasan pahala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dapat satu kebajikan lagi. Bersyukur dengan apa? Bersyukur ni dia ada satu perbuatan dengan anggota dan satu perbuatan dengan lidah. Itu bersyukur. Perbuatan dengan lidah kita tengok hari ni baik semua betul dengan syariat zahir Nabi bawa. Kita pun alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah tu itu adalah ucapan syukur dengan lidah. Dia sebut di dalam kitab yang saya bawa agak tu, tapi saya dah ulang lah tak. Kita nak sembang-sembang ya. Dia sebut di dalam kitabnya, barang siapa yang bersih hati, suci hati, keluar daripada mulut dia kerana dia memandang Allah Ta'ala buat perkara-perkara yang sabit pahala kalau kita ukur dengan syariat yang zahir Nabi bawa. Hak duk tiba di kita tu semua pahala. Maka kita duk kenal hak tu lah tu. Pasal kita tidak ada daya. Pasal dia sebut dalam ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadi ia akan kamu dan amalan yang kamu buat tu pun dia jadi. Semua yang terhasil dia jadi. Cuma kita ni duduk nak hisap ya, duduk nak renung tengok ya. Kita ni supaya yang kulit ya kata. Kalau Tok Guru kita ada sebut, kita ni supaya yang kulit ya kena dengan Tuhan. Tu bandingan. Ya tak? Nak abang apa? Nak abang kita daripada tak ada kepada ada pun dia buat segala-galanya. Apa yang nak berlaku tu pun dia buat. Bila kita tengok orang yang kulit macam tu, tapi lah ni banyak dah orang tak dah tengok yang kulit. Ya tak? Kulit tu, tong lah apalah semua tu depa buat. Lepas tu mulut duk menguat duk bersembang tu. Depa juga duk tarik semua. Suara hak keluar berlainan dua orang kalau duk bersembang tu pun orang panggil tok dalang juga duk bunyi. Ya tak? Jadi macam tu saja kita dengan Tuhan ni. Kalau lagu tu tugas kita apa dia bila kita tahu semua Allah Ta'ala buat ni. Duduk di dalam syariat yang zahir dalam masalah fiqahnya kita tak kena tengok. Renung tengok hak ni hak baik. Kita pun keluar di mulut kita alhamdulillah. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala kekalkan kita perkara tu sampai mati. Hak baik tu, hak dapat pahala. Kita minta kekal mati. Apa dia sebut di dalam kitab? Kitab Nurul Zulam nama kitab sana. Dia kata sebutan alhamdulillah ni dia ada 8 huruf. Pintu surga ada 8 pintu juga. Barang siapa yang sebut alhamdulillah ni memandang, dia mengenangkan bahawasanya Allah Ta'ala buat dan ni semua elok. Apa maksud elok? Iaitulah kerja-kerja yang sabit dapat pahala sama ada kecil ataupun besar. Dia pun tengok kenang hak tu. Alhamdulillah. Itu sebutan hati yang bersih, yang ikhlas. Seseorang yang kelak lafaz syukur alhamdulillah. Apa dia kata? Pintu surga ada 8. Ayat-ayat alhamdulillah tu pun ada 8. Maka barang siapa yang berkata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kebaikan yang Allah Ta'ala buat ke dia,
maka dia bagi kehormatan kepada orang yang sebut tu, kamu masuklah mana-mana pintu surga yang kamu nak masuk. Ini hadis. Kita ada dalam ni. Tunjuk bila kita ada. Tak hidup sembang saja daripada tabik mana. Ni dia kita. Nurul Zulan nama kita. Kita tengok kita bagi anak kita mengaji pandai-pandai esok ni, tolong baca apa nama orang. Kita pengen anak kita tu, iaitulah pada muka surat sebelah. Ni hasil daripada kita menyambut pesanan Nabi, kita menyahut suruhan dia tu, maka kita ikuti pelajaran. Tadi kita baru duduk yang kedua, iaitulah kita tahu perkara yang mudarat dan perkara yang manfaat. Perkara yang mudarat itu kita bertobat dengan Allah Ta'ala, dapat pahala juga. Bukan kata perkara tak baik tu bila Allah Ta'ala buat kita nak jadi ahli jahat dah. Itu perlu kita ambil pesanan 3 perkara yang dia suruh tadi tu. Sekarang kita berduduk yang kedua. Orang jahat tu boleh jadi baik. Pasal apa? Dia bertobat bang kalau perkara tu sabit kesalahan. Diri bertobat itu kebajikan dah, manfaat dah. Dan gugur kesalahan dia tu lagi manfaat. Pasal apa dah? Itu nak berkira di negeri akhirat esok. Di sini kira tak nampak. Tu nah. Jadi dia sebut dalam tu, dia kata ni, depan saya ni ada alhamdulillah samaniyatu ahrufin, dia kata. Lafaz alhamdulillah tu dia ada 6 huruf. Wa abwabul jannati samaniyatun. Dan segala pintu-pintu surga juga ada 8, dia kata. Faman qalaha an safail qalbi, siapa-siapa yang berkata lafaz alhamdulillah yang 8 huruf tadi tu dengan hati yang bersih mengenangkan kurniaan Tuhan, baik dia yang dia kejar itu semua betul dengan syariat, dapat pahala apa tu. Tu dia kata alhamdulillah. Kita pada kadang-kadang lagi tu. Tak? Kita duk hak kita duk nak sangat tu, nampak apa betul. Kita pun terkenang Tuhan buat semua ni kayak ni. Alhamdulillah. Tu hati yang bersih tu. Kita mengenangkan Tuhan buat kita benda tu, kita pun terkeluar sebutan alhamdulillah. Apa jadi dia kata? Istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Nasa mustahaklah dia orang yang kata alhamdulillah itu dengan hati mengenang Allah Ta'ala buat baik dia tu. Apa dia? Mustahak bagi dia tu iaitulah 8 pintu surga. Apa makna mustahak tu? Yukhayyaru bainaha ikraman lahu. Yakni diberi pilih ke orang yang kata alhamdulillah. Pasal apa? Kerana memuliakan bagi dia. Pasal dia ucap alhamdulillah tu syukur di atas kebaikan yang Tuhan bagi dia. Ambillah mana-mana pintu surga nak masuk. Masuklah. Tapi adakah kita masuk lagu tu? Bebas pergi masuk tu? Tak juga, dia kata. Ini beradab kita pula dengan Tuhan. Apa dia kata? Wa innama yadkhulu minal babil lazi alimallahu annahu yadkhulu minhu. Walaupun diberi pilih dia, masuklah mana-mana pintu surga yang nak masuk, tapi dia tu tak masuk mana-mana, yang dia masuk pintu surga yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia. Tapi nak habaq dia ni cukup diberi orang panggil kemuliaan sehingga diberi pilih. Macam kita lah, kita pergi Mahal Nuri je lah. PP Mahal Nuri ada sana VIP, ada di sini hak orang ramai, tak? Tapi orang-orang hak ada istimewa tu, pilihlah nak masuk tak mana pun, masuklah. Nak duduk tak mana pun, kita pergi tuan, pergi lah. Tapi gaya dia nak pergi ke tempat orang ramai, misal tadi ni bagi dia pilih, dia pun nak pergi lah tempat mana-mana dia nak pergi. Dah tuan rumah ke ataupun penyambut tetamu, dia pegang tangan, dia tarik pitang tempat VIP. Tak gitu lah, lebih kurang bandingan cara bodoh-bodoh saya. Tu. Yang ketiga, dia bekal daripada Nabi yang dipaparkan oleh ulama depan kita, ayya'arifa
ahwalahu ba'dal mauti. Duduklah kamu dalam penting tara mana pun. Duduklah kamu dalam kerja tara mana pun, tetapi kamu jangan tinggal tiga perkara ni. Yang ketiga, ayya'arifa ahwalahu ba'dal mauti. Dia wajib mengetahui, wajib mengenal, wajib kena pandai. Kalau kita tambah keilah tu, ada apa dah yang dia nak kena mengetahui, dia nak kena reti, dia kena pandai? Ahwalahu ba'dal mauti, kelakuannya selepas daripada mati. Ni jangan siapa-siapa duk nak buat yang buruk. Mati pun hantau. Ada daripada kata, masuk neraka lah kelebah tu, masuk surga lah kelebah tu. Ya, pasal kita telah ada panduan di depan kita, mana dia bekal utama, Quran dan hadis. Tu lepas tu pecahan dia di dalam huraian kitab-kitab ulama. Buat kerja ni sebab masuk surga, buat kerja ni sebab masuk neraka. Tu nama dia, kita kena tahu. Bila kita tahu, kalau kita buat lagu ni, kita tu masuk neraka. Kalau kita buat lagu ni, kita masuk surga. Nak buat lagu mana dah, itu ketetapan. Dah. Itu bagi kita tahu saja. Tu yang kita ayya'rifa ahwalahu ba'dal mauti. Dia kena tahu kelakuan dia selepas daripada mati. Pasal di sini tempat usaha. Kita tahu perkara ni agak-agak nak merugikan kita, nak menyusahkan kita, maka kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Tu. Maka kita tahu perkara ni agak-agak nak menguntungkan kita minta Allah Ta'ala kekalkan amalan tu kepada kita sampai ke akhir hayat. Jadi ilmu ni ulama bekal di dalam kitab khusus, iaitulah kitab tasawuf. Kita tasawuf itu tu banyak peringkat, cuma kita hak yang saya sebut tadi itu yang nak bagi lepas, nak bagi kita tahu, iaitulah peringkat yang pertama, fardhu ain, yakni kita mengaji kitab penawar hati. Ada 3 ni cukup lah. Hak ni lah pesanan ulama. Di dalam keadaan kita gairah buat kerja perkara yang penting di dalam dunia, sama ada kita tu macam saya katakan tadi lah, toki kah, koli kah, apa nama tu, bos kah, atau staf-staf kah, semua kita kena pakai tahu 3 ni. Nasaya kita orang ahli agama, kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Moga-moga itulah saya berasanya lebih kurang. Hak kita nak sembang malam ni, hak yang abang saya lah, cara bodoh-bodoh saya ni, itulah pesanan untuk diri saya dan pesanan untuk kita semua. Pasal perkara ni kita suka terkalik, sehari 2 kita ingat, dan jadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita jadi lupa balik. Dengan sebab tu harap-harapnya sepatah 2 kata yang kita kongsi sedikit. Kitab yang ada depan saya ni 2 kitab lah. Seumumnya, iaitulah kita dapat beri manfaat kepada kita semua. Pasal di sana ada ulama menyebut fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulama sebut ni ulama bentang kita saja, tapi perkataan tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa boleh ikut daripada saya ni sampai insya-Allah. Kita tak boleh lama-lama sangat. Kalau orang cakap sedadak boleh, tapi saya ni bercakap badui ni dia cemuh sangat. Jadi sekadar yang orang kata manfaat, sekadar yang boleh ambil sikit-sikit benda-benda, jadilah Allah Allah.